Malaysia sedia berunding isu pertikaian Laut Cina Selatan. Harga runcit minyak masak botol kekal. Assalamualaikum, salam Malaysia Medani, edisi Isnin 3 April 2023. Berita Wilayah membawakan laporan terkini seluruh negara. Saya Sahih Samsudin, lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Perlis mengisi paparan hari ini. Terus setia bersama Berita Wilayah. Malaysia sedia berunding dengan China mengenai isu pertikaian di Laut Cina Selatan. Ini kerana syarikat minyak dan gas Malaysia iaitu Petronas punya pelantar terbesar bagi projek cari gali yang beroperasi di kawasan berkenaan. Perdana Menteri berkata, perkara mengenainya beliau bangkitkan semasa pertemuan empat mata dengan Presiden China di Beijing baru-baru ini. Di kawasan itu ada tuntutan yang sama dari negara China. Saya beritahu bahawa sebagai negara kecil yang memerlukan sumber, maka minyak dan gas kita terpaksa teruskan. Tapi kalau syaratnya ada rundingan untuk pastikan, maka kita sedia berunding. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata beberapa syarikat terkemuka dari China buat kali pertama setuju menjadikan Malaysia sebagai hub serantau. Datuk Seri Anwar menyifatkannya sebagai lonjakan baru terhadap imej negara. Perincian mengenai perkara itu akan diumum dalam masa terdekat. Saya terasa seolah-olah ada satu lonjakan baru tentang imej Malaysia dan harapan Malaysia, kerana ada beberapa syarikat terkemuka, mungkin dalam beberapa hari saya akan umumkan, yang memutuskan di depan saya boleh bincang untuk menjadikan Malaysia ini regional hub dia selain daripada negara China. Selalunya di negara-negara lain, negara-negara jiran, tapi ini kali pertama beberapa memilih untuk menjadikan ini sebagai regional hub. Beliau telah mengusulkan kepada syarikat-syarikat berkenaan agar mengutamakan pengambilan pekerja Malaysia yang berkelayakan untuk pengoperasian perniagaan mereka di negara ini. Kerja-kerja pembinaan ECRL di Terengganu capai tahap kemajuan 55.21%. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Ring Sdn Bhd, Datuk Seri Darwis Abdul Razak menyatakan pembinaannya menepati jadual dan dijangka siap sepenuhnya Disember 2026. Ini meliputi pembangunan 6 stesen iaitu Jerteh, Bandar Permaisuri, Kuala Terengganu dan Kemasik yang berfungsi sebagai stesen penumpang sahaja. Manakala Dungun dan Cukai bagi tujuan penumpang serta kargo. Laluan ECRL sepanjang 275 km di Terengganu yang terpanjang berbanding 3 negeri lain iaitu Kelantan, Pahang dan Selangor. Tahap kemajuan kerja-kerja pembinaan untuk keseluruhan jajaran ECRL sepanjang 665 km dari Kota Baru ke Pelabuhan Kelang pula 40.81%. Sebaik projek siap sepenuhnya, perjalanan dari Gombak ke Kuala Terengganu dijangka hanya mengambil masa 2 jam setengah berbanding 5 hingga 6 jam menaiki kereta. Had usia penggunaan kenderaan kelas teksi dan e-hailing dinaikkan ke 15 tahun. Di Semenanjung Malaysia, pelanjutan itu terpakai untuk kedua-dua kenderaan tersebut. Manakala bagi Sabah, Sarawak dan Labuan pula, pelanjutan untuk kenderaan e-hailing sahaja. Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD menyatakan pelanjutan terpakai bagi kenderaan dalam kelas lesen teksi dan e-hailing yang mencapai had usia maksimum mulai 1 Januari 2023. Syarat seterusnya, semua kenderaan yang akan diberi kelulusan tersebut patuh dan melepasi semua piawaian pemeriksaan berkala wajib oleh Puspakom. Dan terakhir, patuh syarat operasi lain bagi memastikan tahap keselamatan kenderaan, keselesaan pengguna dan imej industri ini sentiasa terjamin. Untuk maklumat lanjut, layari laman sesawang rasmi APAD. Permohonan bagi fasiliti sokongan akaun 2 FSA2 KWSP akan dibuka mulai 7 April ini. KWSP dalam kenyataan menjelaskan kemudahan yang membantu ahli mendapatkan pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan itu akan dilaksanakan dalam 2 fasa. Fasa pertama membabitkan pencarum berumur 40 tahun ke atas. Permohonan bagi kemudahan itu akan kekal dibuka selama setahun tertakluk kepada kesediaan bank yang mengambil bahagian. Ahli yang memenuhi kriteria kelayakan boleh memohon menerusi MBSB Bank dan Bank Simpanan Nasional BSN.
Manakala tarikh permohonan untuk fasa 2 melibatkan ahli berumur bawah 40 tahun akan diumumkan dalam masa terdekat. Di bawah fasiliti sokongan akaun 2 KWSP, semua pencarum warga negara Malaysia bawah 55 tahun boleh membuat notis awal untuk pengeluaran umur 50 tahun atau 55 tahun. Ia dengan syarat mereka mempunyai jumlah minimum RM3,000 dalam akaun 2 KWSP. Jumlah pembiayaan maksimum ditetapkan pada RM50,000 tertakluk kepada baki akaun 2 KWSP dengan tempoh pembayaran balik sehingga 10 tahun. Kadar faedah konvensional atau kadar keuntungan Islamik yang akan dikenakan antara 4% hingga 5%. Untuk info lebih lanjut, ahli boleh layari portal khas disediakan bermula 5 April 2023. Ahli juga boleh melayari laman web KWSP atau hubungi Pusat Pengurusan Perhubungan seperti tertera. Harga runcit minyak masak tulen botol dikekalkan mulai Sabtu ini hingga 7 Mei 2023. Meskipun harga minyak sawit mentah bulan lepas meningkat berbanding bulan sebelumnya. Inisiatif dilaksana KPDN bagi menangani isu kenaikan harga barang sepanjang Ramadan dan Aidilfitri. Pada masa sama, meringankan beban kos sara hidup rakyat. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub menyatakan minyak masak botol sekilogram berharga RM6.90. Manakala 2 kilogram RM13.30, 3 kilogram RM19.60 dan 5 kilogram RM30.90. Pengekalan harga runcit minyak masak tulen botol ini membabitkan bayaran subsidi kepada para pengilang penapis. Ia dibuat secara tuntutan bayaran balik berdasarkan bilangan tuntutan sebenar. Mana-mana pihak yang dikesan menjual produk itu melebihi harga maksimum bakal dikenakan tindakan. Pemantauan menyeluruh akan dijalankan penguatkuasa KPDN. Senarai Exco baru Kerajaan Melaka telah dipersetujui Pengerusi Barisan Nasional Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi dan akan dipersembah kepada Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Rustam. Istiadat mengangkat sumpah Exco baru dijangka berlangsung Rabu ini. Saya akan berjumpa dengan Tuan Yang Terutama Tun apabila Tuan Yang Terutama Tun balik kepada luar negara. Seperti mana saya janjikan bahawa saya akan melengkapkan senarai nama cadangan Exco dalam masa 48 jam telah saya sempurnakan. Jelas beliau, pemilihan Exco baru Kerajaan Melaka dibuat hasil penilaian dalam pelbagai aspek. Komposisinya seperti dinyatakan sebelum ini mengabarkan kebersamaan sama seperti Kerajaan Persekutuan. Ini penting bagi mengimbangi pentadbiran kerajaan negeri. Datuk Seri Abdul Rauf ditemui pemberita pada hari pertama memulakan tugas sebagai Ketua Menteri Melaka ke-13 secara rasmi di Kompleks Seri Negeri. Gangguan bekalan air yang menjejaskan hampir 80,000 akaun pengguna di Manjung dan Perak Tengah dijangka pulih sepenuhnya sebelum Sabtu ini. Setakat ini, bekalan telah pulih kira-kira 30% dan dijangka mencapai 50% esok. Kerja-kerja baik pulih kerosakan loji rawatan air LRA Teluk Kepayang sedang giat dijalankan membabitkan penambakan dan pemasangan cerucuk. Pelaksanaannya mengambil masa dan memerlukan kos yang tinggi. Walaupun dalam pemberitaan mengatakan bahawa usaha ini akan dibuat dan disempurnakan pada sebelum 8 hari bulan April. Tapi oleh kerana usaha telah mereka buat round the clock, jadi kita dapat baca bahawa sebelum 8 bulan itu dapat kita sempurnakan dan tak payah lagi catu air itu. Jadi bermaknanya hari ini kita cuba supaya sebelum 8 hari bulan itu dapat kita sempurnakan bekalan air ke tempat-tempat yang dahulunya terjejas. Gangguan bekalan air di kawasan terlibat bermula Jumaat lalu berikutan pergerakan tanah di muka sauk hingga mengalihkan kedudukan paip air mentah dalam tanah di LRA Teluk Kepayang. Lembaga Air Perak telah meletakkan 48 tangki statistik dan lori tangki di lokasi terjejas. 7 negeri lain turut menghulur bantuan bekalan air sepanjang tempoh gangguan. Seterusnya, kita ikuti ramalan cuaca seluruh negara bersama Pegawai Met Malaysia Wan Muhammad Hafiz Hussein. Ya, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Laporan cuaca pada petang ini kita lihat terlebih dahulu paparan carta angin. Negara kita masih lagi menerima pengaruh angin daripada pelbagai hala dengan kelajuan yang agak lemah, sekitar 10 hingga ke 20 km sejam. Dan pada ketika ini jelas menunjukkan terdapat satu penumpuan angin di kawasan Laut Cina Selatan
dan ianya membawa keadaan cuaca yang agak lembap pada ketika ini. Baik, bagi utara dan juga pantai timur semenanjung Malaysia, angin bertiup daripada arah timur laut ataupun utara timur laut, dan kemudiannya angin bertukar arah menghala ke arah selatan dan juga tenggara semenanjung Malaysia, dan seterusnya angin barat daya memasuki ke negeri Sarawak pada ketika ini. Baik, seterusnya kita akan balik ke paparan gemerada bagi melihat apa yang berlaku pada ketika ini. Hujan, cuaca yang lembap berlaku sejak pagi tadi. Pada ketika ini, hujan berserta rebah petir kini sedang berlaku di kawasan Laut Cina Selatan. Dan hujan ini akan terus memasuki ke kawasan daratan selari dengan angin tiupan daripada arah utara timur laut yang saya katakan tadi. Jadi, dari negeri Kelantan, Terengganu dan juga Pahang akan terus mengalami keadaan cuaca lembap yang kita jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Baik, bagi negeri-negeri lain seperti di pantai utara, Perlis, Kedah, Pulau Pinang, Perak, Selangor, Negeri Sembilan dan juga Johor, begitu juga Melaka bahawa masa kini dalam keadaan yang agak mendung disertai dengan hujan renyai di 1-2 tempat. Dapat perhatikan pada ketika ini di Negeri Sembilan, hujan yang berlaku di Negeri Sembilan ini insya-Allah akan beransur reda sedikit masa lagi. Baik, bagi negeri Sabah dan juga Sarawak, di negeri Sabah hujan berserta petir di 1-2 tempat kini sedang berlaku di kebanyakan bahagian. Tetapi hujan yang berlaku di negeri Sabah ini kita menjangkakan ianya akan berlanjutan sehingga ke lewat petang sahaja insya-Allah. Tetapi keadaan yang berbeza berlaku di bahagian barat di negeri Sarawak. Puan masa kini di barat negeri Sarawak seperti di bahagian Kuching, Serian dan juga Samarahan serta di Seri Aman, puan masa kini hujan berserta petir kini sedang berlaku dan ianya seperti Semenanjung, seperti pantai timur Semenanjung, kita menjangkakan ianya boleh berlanjutan sehingga ke malam nanti. Bahagian tengah dan juga utara di negeri Sarawak buat masa kini dalam keadaan yang agak mendung. Baiklah, ini sahaja ramalan yang dapat saya kongsikan dengan anda. Dapatkan info cuaca yang lebih terperinci dan sahih dari aplikasi My Cuaca ataupun terus ke laman sesawang kami di www.met.gov.my dan di kesemua media sosial kami. Sekian saja, saya Wan Hafiz. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Shopee Ramadan kasih sayang dengan penghantaran percuma. Shopee Ramadan kasih sayang, tunjuk sayang dengan Shopee. Tunjukkan sayang dengan Shopee Ramadan kasih sayang. Beli sekarang. Apa yang membuatkan raya itu raya? Adakah kemaafan yang dipinta? Atau bertemu saudara yang lama tak jumpa? Mungkin rendang masakan nenek. Rendang. Sebenarnya lebih meriah apabila sama-sama menonton variasi program musim raya. Unify TV macam-macam ada. Sempena raya ini, cuba aplikasi Durio Plus percuma. Langgan pack aneka hari ini dan dapatkan semuanya dengan Unify.
Antara fokus dari Sabah mengenai jelajah Ramadan RTM di Keningau dan reaksi pelanjutan pelepasan cukai penyimpan SSPN. Perinciannya bersama Anisia Dollars di Kota Kinabalu. Ya, baik, sahih. Cadangan kerajaan melanjutkan pelepasan cukai pendapatan individu sehingga RM8,000 untuk simpanan bersih tahunan dalam skim simpanan pendidikan nasional SSPN sehingga tahun 2024 sememangnya dialu-alukan dan dinantikan. Ia memberi kelegaan kepada penyimpan kerana dapat merancang kos bayaran cukai masing-masing. Penganalisis politik dari Universiti Malaysia Sabah UMS yang juga Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi Fakulti Sains Sosial Kemanusiaan UMS, Dr. Syahrudin Awang Ahmad menyambut baik inisiatif ini dan berpendapat wajar dilaksana dalam situasi ekonomi global masih tidak menentu dan kos sara hidup yang semakin tinggi. Dalam masa sama, beliau juga berpendapat setiap penyimpan perlu bersedia untuk perkara luar jangka termasuk selepas penangguhan cukai ditamatkan kelak. Sekiranya kerajaan ingin juga melaksanakan potongan cukai, sebaik-baiknya kadar potongan tidaklah terlalu besar. Dan sebaik-baiknya bila simpanan sudah matang, pada waktu itulah sahaja cukai dikenakan. Bukan pada tempoh progresif, yakni dalam tempoh orang masih bergelut untuk menyimpan. Daripada sudut lain, Dr. Syahrudin melihat inisiatif ini mampu menggalakkan lebih ramai menabung bersama SSPN khususnya yang mempunyai sasaran mengeluarkan simpanan apabila melanjutkan pelajaran ke Institut Pengajian Tinggi. Pelanjutan pelepasan cukai pendapatan bagi simpanan SSPN ini melibatkan kehilangan hasil kerajaan sekitar RM250 juta setahun dan memanfaat lebih 400,000 pembayar cukai. Syarikat Konsesi Air Jetama sendiri yang berhad hari ini menyerahkan sumbangan Ramadan berjumlah RM100,000 kepada kerajaan negeri. Ia merupakan sebahagian daripada program tanggungjawab sosial korporat CSR syarikat berkaitan kerajaan GLC negeri berkenaan. Sumbangan disampaikan Pengerusi Jetama Datuk Yusof Abdul Manan yang turut menyerahkan 1,500 kotak kurma untuk diagihkan kepada pelbagai organisasi. Penyerahan disempurnakan kepada Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor di Sri Gaya Kota Kinabalu. Terdahulu Ketua Menteri turut membincangkan isu bekalan air bersama pihak Jetama yang telah diberikan tanggungjawab mengendalikan pengagihan bekalan air di kawasan Pantai Barat Sabah sejak tahun 1993. Program Jelajah Ramadan RTM di Keningau diteruskan lagi ke destinasi terakhir di Surau Al-Kayum, Kampung Limbawan, Keningau. Bagi mengetahui perinciannya, terus saja bersama Dulis Simon. Silakan, Dulis. Baik, terima kasih RTM Kota Kinabalu. Surau Al-Kayum, Kampung Limbawan, Keningau ini merupakan lokasi perasmian untuk jelajah Ramadan RTM 2023 bagi peringkat negeri Sabah. Dan bersama saya ketika ini iaitu perasmi pada Majlis Jelajah Ramadan ini yang berbahagia Datuk Haji Sangkar Rasam. Selamat petang Datuk, selamat menunaikan ibadah puasa. Mungkin Datuk boleh memberitahu impak kepada program jelajah Ramadan ini. Okey, sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada RTM FM Keningau dan juga NGO Persiwas kerana mengadakan jelajah Ramadan ini pada hari ini, di mana kita nampak jelajah ini mempunyai satu kebaikan, iaitu kita dapat merapatkan hubungan silaturahim dalam kalangan masyarakat yang ada di tempat tersebut dan juga dalam kalangan yang melaksanakan tugas-tugas seperti masak, menyediakan peralatan yang digunakan dalam jelajah tersebut. Ya, mungkin program seumpama ini, mungkin apa harapan Datuk pada masa akan datang? Bagi saya program seperti ini perlu diteruskan dan kita perlu kerjasama daripada rakan-rakan yang ada kemampuan untuk membantu jelajah tersebut, terutama dari segi barang-barang yang akan diagihkan kepada golongan asnaf dan juga masyarakat di setiap tempatlah yang memerlukan.
Ya, terima kasih Datuk kami ucapkan. Dan pada pagi tadi pelbagai aktiviti telah diadakan di mana 250 bubur lambuk telah diagihkan dan juga penyampaian sumbangan kepada Badan Surau Nur Hidayah Kampung Sinar Jaya pada pukul 2 petang tadi, dan bantuan sama juga turut diagihkan di Surau Al-Qayyum Kampung Limbawan ini selepas saja acara perasmian dan juga majlis berbuka puasa. Dan RTM juga mengucapkan terima kasih kepada rakan strategik iaitu Pertubuhan Sinar Wanita Sabak Persiwas dan juga syarikat korporat. Dan akhir sekali bagi anda jangan lupa untuk datang ke daerah Tawau di mana jelajah Ramadan RTM 2023 peringkat negeri Sabak akan diadakan di daerah Tawau nanti. Jumpa anda di sana. Kembali bersama N di RTM Kota Kinabalu. Silakan N. Ya, terima kasih Julis. Baik, berita selanjutnya. 200 bakul makanan disampaikan kepada golongan asnaf dalam majlis berbuka puasa di Masjid Nurul Hidayah, Kampung Bangka Likas yang merupakan kerjasama Masjid Bersama, Pertubuhan Muafakat Titipan Amal Isteri Wakil Rakyat, Gabungan Rakyat Sabah Mutiara GRS dan Pertubuhan Dusun Islam Sabah PDIS bagi menyantuni masyarakat kurang bernasib baik sekitar Likas dan Inanam. Penyampaian sumbangan disempurnakan isteri kepada Ketua Menteri Sabah, Datin Seri Panglima Julia Salak yang juga penaung PDIS. Program tahunan ini melibatkan ziarah beberapa surau dan masjid di seluruh negeri. Pada tahun ini, Alhamdulillah, ini merupakan masjid yang kedua ataupun destinasi yang kedua selepas kita adakan ziarah kemarin di Kampung Purakogi Seranau. Masjid Babul Rahmah, dan ini merupakan tempat ataupun destinasi kedua pada tahun ini. InsyaAllah minggu depan dan sebelum habis tempoh Ramadan ada beberapa lagi destinasi ataupun surau masjid yang akan kita ziarahi lah. PDIS telah menganjurkan beberapa program seperti pertandingan golf amal setiap tahun bagi mengumpul dana untuk tujuan seumpama. Sehubungan itu, persatuan ini mengalung-alungkan mereka yang memerlukan bantuan untuk menghubungi PDIS. Para belia di negeri ini disaran menyahut cabaran tampil sebagai atlet sukan cemerlang di peringkat kebangsaan maupun antarabangsa. Keterlibatan dalam sukan bukan hanya sebagai aktiviti kesihatan semata-mata, malah dijadikan sebagai kerjaya untuk meraih pendapatan. Menurut Naib Presiden Parti Bersatu Sabah PBS, Hendros Anding, atlet yang cemerlang dalam sukan masing-masing mampu menjadi pendapatan ribuan ringgit sebulan. Sukan sudah menjadi satu perniagaan, punca pendapatan. Dan begitu jelas kita melihat ahli-ahli sukan yang berjaya telah berubah menjadi seorang yang senang, kaya raya seperti atlet-atlet antarabangsa yang lain. Hendros yang juga pembantu Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan ditemui pemberita selepas merasmikan penutupan Kejohanan Bola Keranjang Kudat 2023 Anjuran Pemuda PBS Tanjung Kapur di Dewan Tun Mustafa Kudat. Kejohanan disertai 16 pasukan ini menyaksikan pasukan bola keranjang Namhua C Kudat muncul johan selepas menewaskan pasukan G Star Kudat. Manakala tempat ketiga milik Namhua D dan tempat keempat pasukan Namhua A. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai dan pingat. Baik, sekian paparan dari Sabah untuk petang ini. Lebih banyak perkembangan Sahih dalam berita wilayah. Kembali bersama Sahih. Silakan. Terima kasih, Ann. Bekas Pengarah Imigresen Sarawak, Datuk Robert Lian Balanggar Libun meninggal dunia semalam. Perinciannya bersama Vanessa Mering. Silakan. Ya, Sahih, bekas Pengarah Imigresen Sarawak, Datuk Robert Liang Balang Libun meninggal dunia semalam di kediamannya di Jalan Stapok, Kuching. Mendiang yang berumur 67 tahun itu meninggal dunia selepas menderita penyakit barah yang dihidapinya sejak 2 tahun lepas. Menurut adiknya, Jane Lian Labang, abangnya walau bagaimanapun tidak menunjukkan sebarang sikap yang pelik beberapa hari sebelum pemergiannya. Bagi Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg, pemergian mendiang merupakan satu kehilangan besar bagi Sarawak. Ini kerana sepanjang hayat mengenali mendiang, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari melihat kesungguhannya dalam meningkatkan kualiti perkhidmatan awam. She was one of the few
first graduates from Rio area. Then that becomes an inspiration to the young to get further their study up to tertiary level. And he was one of the pioneers in Rio. So to us, it's lost to us. Beliau ditemui pemberita selepas melakukan penghormatan terakhir di kediaman mendiang. Turut hadir sama pada majlis penghormatan itu Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Uga Embas. Mendiang telah berkhidmat selama 18 tahun dalam jabatan imigresen itu, meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Mendiang akan disemadikan di Tanah Perkuburan Kesatuan Kebangsaan Dayak Sarawak di Siol Kandis pada Rabu ini. Setiap perayaan masyarakat berbilang agama di Sarawak haruslah dimanfaatkan ke arah mengukuhkan pemahaman dan mempelajari budaya yang terdapat di negeri ini. Timbalan Premier Sarawak Dato' Ahmad Douglas Uga Embas memberitahu Sarawak sebagai masyarakat berbilang budaya, kaum dan agama perlu menghargai keamanan, keharmonian dan perpaduan yang merupakan asas kemakmuran masa depan. Dato' Ahmad Douglas memberitahu usaha ini boleh membantu masyarakat untuk memahami antara satu sama lain dan memecahkan sebarang halangan yang wujud, bukan sahaja antara agama yang berbeza tetapi juga melangkaui halangan sosial dan etnik. Justeru interaksi sesama masyarakat berbeza ini perlu dipertahankan tanpa mengira kaum dan kepercayaan agama dalam menjamin keharmonian. Dato' Ahmad Douglas yang juga merangkap Menteri Bertanggungjawab Unit Hal Ehwal Agama-Agama Lain UNIFOR berkata demikian dalam teks ucapannya yang dibacakan oleh Timbalan Premier Datuk Seri Dr. Sim Kuhian pada sambutan Tahun Baharu Bahai Anjuran Bersama UNIFOR dan Perhimpunan Bahai Sarawak di Kuching. Setakat ini lebih 50,000 orang di 401 lokaliti di Sarawak merangkumi penduduk pelbagai latar belakang etnik, budaya dan sosioekonomi sejak Bahai mula di negeri ini pada tahun 1951. Lembaga Amanah Yayasan Sarawak akan terus berbincang bagi memastikan hak autonomi pendidikan diberikan sewajarnya kepada Sarawak. Ahli Lembaga Amanah Yayasan Sarawak, Dato' Amar Michael Manyin Jawong berkata, ini kerana Yayasan Sarawak juga merupakan agensi yang mengutamakan pendidikan selain menyediakan biasiswa dan pinjaman pendidikan kepada pelajar sekolah. Jelasnya, walaupun pendidikan kini terletak di bawah bidang kuasa persekutuan, namun Kerajaan Sarawak sentiasa meletakkan pendidikan sebagai keutamaan. Beliau berkata perkara itu antara permintaan dalam pertemuan bersama Premier Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Abang Joharitun Openg di pejabatnya di Wisma Bapa Malaysia Petrajaya Kuching. He also told us that I think you must have heard yang YB Datuk Fadilah has said that in principle federal agreed to give Sarawak certain amount of autonomy on education. Of course, this one we have to negotiate. We have to work hard to get some autonomy. Fokus kerajaan negeri sekarang melalui Yayasan Sarawak adalah kepada pembangunan pendidikan di pelbagai peringkat, daripada peringkat sekolah sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi dalam usaha kerajaan negeri untuk menjadi negeri maju by the year 2030. So itu di antara agenda pentinglah yang dibincangkan. Mereka berkata demikian kepada pemberita selepas majlis penyerahan surat lantikan ahli Lembaga Amanah Yayasan Sarawak daripada Premier Sarawak yang juga pengerusi Yayasan Sarawak. Pada majlis itu, Premier Sarawak menyampaikan surat lantikan kepada 9 ahli Lembaga Amanah Yayasan Sarawak bagi sesi 2023 hingga 2025. Antara yang baru dilantik adalah Setiausaha Kerajaan Negeri, Dato' Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki, Setiausaha Persekutuan Sarawak, Ahmad Nazri Muhammad Hassan dan Presiden Persekutuan Persatuan Cina Kuching, Kota Semarahan dan Serian, Dato' Richard Wee Liang Chiat.
Program Jelajah Ramadan Anjuran Radio Televisyen Malaysia terus kekal dianjurkan sehingga kini dengan Bandar Bintulu menjadi laluan ketiga penganjurannya. Pengarah Penyiaran Negeri Sarawak Nasrul Hakim Muhammad Noh berkata program tahun ini merupakan tahun ke-13 penganjurannya dengan pengisian program yang memfokuskan kepada masyarakat setempat. Merupakan tahun yang ke-13. Tahun ke-13. Tahun 2023 merupakan Jelajah Ramadan ke-13 bermula dari 2011 kita laksanakan sehinggalah kini. Dan kita tidak berhenti-henti, bukan hanya di Sarawak saja yang meliputi Limbang, Miri, Bintulu, Seri Aman, Sibu dan tentu sekali Kuching. Dan pada tahun ini kita akan singgah ke 77 lokasi sempena ulang tahun RTM yang ke-77. Beliau berucap pada majlis perasmian program tersebut di Dewan JKKK Kampung Jepak Hulu Bintulu. Antara aktiviti yang diadakan adalah memasak dan pengagihan 200 bungkus bubur lambuk bersama uruseti saudara kita USK Bintulu kepada masyarakat setempat. Selain daripada itu, sebanyak 30 bakul makanan turut disumbangkan kepada golongan asnaf di kampung berkenaan yang disampaikan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Jepak, Datuk Talib Zulpilip. Seramai 13 lelaki termasuk 6 warga asing yang diupah sebagai operator untuk mengendalikan pusat perjudian dalam talian ditahan dalam serbuan di kawasan perumahan Jalan Stampin, Kuching semalam. Pesuruhjaya Polis Sarawak, Datuk Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, kesemua suspek berumur dalam lingkungan 18 hingga 36 tahun. Menurutnya, semua suspek telah menjadi operator pengendalian perjudian dalam talian semenjak 3 bulan lepas dengan membuat panggilan kepada pelanggan sebagai salah satu cara untuk mempromosikan perjudian dalam telefon. Mereka juga mempromosikan judi dalam talian dengan menggunakan pelbagai aplikasi dan laman sosial. Dalam serbuan itu, polis turut merampas pelbagai peralatan termasuk komputer dan telefon bimbit. Menerusi satu kenyataan, Datuk Azman mendedahkan siasatan awal mendapati bahawa pusat tersebut telah beroperasi sejak 3 bulan lepas. Berdasarkan kepada rekod dan transaksi yang telah berjaya disemak, jumlah keuntungan kasar bagi sindiket tersebut dipercayai mencecah RM1,000 sehari dan boleh mencecah RM30,000 sebulan. Pihak polis kini sedang mengesan pemilik sebenar kediaman terbabit. Kes disiasat di bawah Seksyen 4-1-G Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Ibarat terjumpa permata, itu reaksi kru penerbitan Bintang Kecil RTM yang bertandang ke Kapit untuk sesi uji bakat apabila mendengar lunak suara adik Fernandes Biani Upli 11 tahun. Mendendangkan lagu Madah Berhelah oleh Zenazen, Fernandes kelihatan cemas apabila mula naik ke pentas, namun segalanya berubah di saat kanak-kanak dari daerah Song ini melontarkan suaranya. Ditemui selepas uji bakat, Fernandes memberitahu beliau meminati seni suara dari ibunya dan mula serius menyanyi semenjak berusia 9 tahun selain pernah menyertai pertandingan nyanyian dan juga membuat persembahan pada majlis keramaian di Rumah Panjang. Pertandingan menyanyi dekat sekolah dah. Dapat tempat pertama. Wow. Sebab saya minat lagu tinggi suara. Ibunya Alice Nanggai memberitahu beliau seringkali memainkan lagu Zenazen di rumah dan ketika itulah beliau mendapati anaknya itu mempunyai suara yang lunak dan bernada tinggi. Tengok dia, saya dengar dia punya suara, okeylah suara budak ni bawa lagu yang tinggi-tinggi. Last tu saya ada beli dia speaker pakai bluetooth tu. Saya coba dia lah kroket sama-sama. Dia lebih power dari saya. Ibu beliau yang banyak mengajar Fernandes teknik nyanyian selain turut mendapat tunjuk ajar daripada seorang gurunya di sekolah untuk mengasah teknik kawalan vokalnya. Sesi uji bakat di Kapit ini adalah penamat untuk sesi 2 hari yang dikendalikan bersama kaki tangan RTM Sibu yang mana sesi pertama telah diadakan di Pusat Beli Belah di Sibu.
Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Sahih di Angkasa Puri. Silakan. Baik, terima kasih Vi. Hampir 20,000 pelajar sekolah dalam kawasan Tambun menerima manfaat program tuition percuma anjuran Pusat Khidmat Ahli Parlimen Tambun. Keutamaan diberi kepada pelajar daripada keluarga miskin B40 dan M40. Program dengan kerjasama Jabatan Pendidikan Negeri itu menyediakan pembelajaran dalam talian menerusi laman sesawang tambuntuition.com. Matlamat utamanya membantu calon peperiksaan utama termasuk SPM. Kalau kita lihat sekarang ni kos untuk pelajaran ni agak tinggi. Kalau satu family tu kita tengok ada 3 orang anak, kalau satu subjek RM50, kalau anak dia seorang ambil 4 subjek RM200, jadi untuk 3 orang anak dia telah jimat sebanyak RM600 lah. Program telah bermula pada awal sesi persekolahan lalu dan kini diteruskan ke SMK Tanjung Rambutan. Pengetuanya berterima kasih kepada Ahli Parlimen Tambun yang juga Perdana Menteri dan Menteri Kewangan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dapati bahawa program ini sangat bermanfaat kepada murid-murid kami lah, khasnya di Tanjung Rambutan, di mana murid-murid kami ini memerlukanlah sangat-sangat dalam ilmu, terutamanya subjek-subjek yang perlu mereka kuasai dan seterusnya dapat mereka menduduki dalam peperiksaan SPM. Kepolisian pendidikan tidak akan diamalkan bagi mengawal perkara berkaitan aktiviti politik di kampus. Itu jaminan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Khalid Nordin. Ditanya mengenai kemungkinan membenarkan parti politik menubuhkan cawangan universiti, ini jawapan beliau. Tak boleh. Tapi dia boleh masuk. Tapi kena dengan izin tuan rumah lah. Masuk boleh tapi jangan tubuh cawangan parti politik. Sebab di sini kita mencari kita bukan saja nak graduan keluar universiti dengan ilmu, tapi kita nak bangunkan kekuatan pemikiran dia. Kita tak nak daripada awal dia menjadi taksub kepada satu-satu pemikiran. Kita nak bangunkan kesarjanaan. Universiti profesor dia mesti ada kesarjanaan. Beliau memaklumkannya pada sidang media selepas mengadakan lawatan kerja ke Universiti Sains Malaysia Georgetown. Bekalan hasil laut mencukupi bagi memenuhi permintaan penduduk Perlis yang meningkat pada bulan Ramadan. Perinciannya bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob di Kanga. Silakan. Terima kasih Sahih. Ya, setiap hari 100 nelayan mendaratkan kira-kira 500 hingga 600 kg hasil laut di jeti pemasaran Persatuan Nelayan Kuala Perlis Selatan, Kuala Sungai Baru. Rata-rata pelanggan terdiri daripada peniaga makanan. Permintaan yang meningkat semasa Ramadan menggembirakan nelayan kerana pendapatan mereka turut bertambah. Purata pendapatan boleh dikatakan menggalakkan juga untuk pendapatan masyarakat nelayan. Dan hampir-hampir pendapatan nelayan sehari pun dia tak kurang daripada 100 hingga 200 ringgit untuk pendapatan. Kadang-kadang pendapatan nelayan ni dia tak menentu. Mungkin dia lebih sampai 300, 400 pun biasa dapat. Ini pula mengenai barangan keperluan pengguna. Tinjauan RTM mendapati peniaga telah menyediakan bekalan mencukupi bagi memenuhi permintaan pengguna sepanjang Ramadan dan menjelang Aidilfitri. Ini termasuk telur, minyak masak, tepung dan gula, bahan utama dalam penyediaan juadah berbuka dan kuih raya. Pengurus Agro Bazar Rakyat Borong Wan iaitu Wanan Wandin berkata pihaknya bekerjasama rapat dengan Fama, KPDN Perlis dan pembekal dalam urusan perbekalan barangan. Stok akan segera ditambah jika berlaku kekurangan. Mencukupi dah semua. Meningkat ke macam mana? Dia jualannya meningkat. Pasal bulan puasa ni mungkin tambah selera agak meningkat. Okay, untuk persediaan untuk raya macam mana pula? Untuk barang-barang. Kita buat persiapan daripada hari ni lah. Sebelum raya kita siap bagi, kita tahu dah peruntukan untuk hari raya, untuk pengguna kita sediakan lah. Kita cari daripada sekarang. Program Tadarus Al-Quran, kuliah agama dan kelas Al-Quran yang diadakan masjid dan surau sekitar Perlis sepanjang Ramadan mendapat sambutan yang menggalakkan. Umat Islam tidak mahu melepaskan peluang mengimarahkan bulan suci dengan meningkatkan amal ibadah.
Bagi merapatkan ukhuwah, aktiviti kemasyarakatan yang diadakan secara bergotong royong turut diadakan. Antaranya, menyediakan bubur lambuk untuk juadah berbuka dan moreh. Sebagaimana yang Allah kehendakilah apabila dibacakan Al-Quran, hendaklah kamu mendengarnya. Jadi kami saling mendengar dan saling memperbetulkan dan saling cuba hayati ayat-ayat yang dibacakan. Dan program Tadarus ni kita adakan setiap tahun di bulan Ramadan. Juga surau Al-Musafirin ni kita adakan juga program mengajar bubur lambuk. Tapi pada tahun ni kita terpaksa tangguh dan kita serahkan kepada surau Al-Ihsan untuk mengendalikannya lah program itu. Fokus turut tertumpu kepada usaha membantu golongan kurang berkemampuan. Sekian paparan berita dari Perlis, kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Iqbal. 26 permohonan permit penjualan mercun dan bunga api diterima Polis Kedah setakat ini. 9 daripadanya diluluskan, manakala 17 lagi sedang diteliti. 4 daripada 22 permohonan diterima daripada syarikat, selebihnya oleh orang perseorangan. Permohonan dijangka bertambah menjelang Aidilfitri. Penerima permit penjualan mercun dan bunga api tertakluk kepada peraturan dan garis panduan ditetapkan pihak berkuasa. Sempena Ramadan, JPJ Langkawi kembali mengadakan program CSR-nya iaitu mengedarkan bubur lambuk kepada masyarakat. Tahun ini, 1,200 bungkusan telah diedar bukan saja kepada orang awam, malah anggota keselamatan termasuk bomba dan polis. So ini acara tahunan pengagihan bubur lambuk kita, pengagihan, dan nanti kemungkinan kita akan ada satu program lagi untuk jelajah sahur lah. Setakatlah ni agihan bubur lambuk kita akan agih kepada agensi-agensi yang berkaitan dan insya-Allah di dalam daerah Langkawi inilah. Minggu depan program singgah sahur akan diadakan. Jalan Tuanku Abdul Rahman atau Jalan Tar sentiasa jadi tumpuan setiap kali Ramadan dan Syawal. Menawarkan pelbagai jenis kelengkapan raya, tidak hairan apabila ia terus didatangi pengunjung dari dalam dan luar ibu negara. Ikuti tinjauan Rohayu Abdul Wahab. Ibarat pusat sehenti, semua kelengkapan Aidilfitri boleh diperoleh di sini. Antara jadi perhatian, variasi baju raya dan kuih-muih tradisional serta moden. Kalau tak datang Jalan Tar ni macam raya tu tak sah. Sebabnya kalau kita datang sini boleh dikatakan semua keperluan kita tu boleh didapat dari sini. Itu sebabnya walau macam mana pun orang kata jam apa semua pun kan orang tetap datang. Di Jalan Tar memang terkenal lah. Jalan Tar dengan harga dia, dengan kualiti barang lah. Sebab kita boleh tengok dan melihat sekali lah untuk kualiti barang tu lah. Kalau macam online kita hanya tengok gambar kan dah tak tahu saiz macam mana. Ni kita boleh try, boleh cuba, boleh rasa kain macam tu lah. Selain dapat membeli belah, suasana meriah di sini merupakan sesuatu yang ditunggu setiap kali Ramadan. Walaupun panas, walaupun berpuasa, walaupun ada anak 8, anak 7, anak seorang macam saya ni bukan anak, ni cucu ni. Masih tetap bawa. Kadang-kadang bukan nak membeli pun nak rasa seronok suasana hari raya tu kan. Awal pagi ni kita orang keluar nampak macam tak ramai. Ingatkan memang tak ada orang, tapi bila dah tengah hari sikit, sekarang dah dekat pukul 12 kan. Punyalah ramai orang meriah datang. Jalan Tar merupakan ikonik kepada Bandaraya Kuala Lumpur. Menjadi tumpuan dan lokasi untuk orang ramai mencari kelengkapan untuk sambutan Hari Raya yang bakal tiba tidak lama lagi. Walaupun terdapat banyak saingan daripada peniaga dalam talian, namun Jalan Tar masih kekal relevan dalam kepesatan pembangunan Kuala Lumpur. Rohayu Abdul Wahab untuk Berita RTM.
Kaki tangan Jabatan Perangkaan Pahang maut selepas kereta dinaiki bertembung dengan sebuah lori. Insiden berlaku di kilometer 55 Jalan Pekan Nenasi Rompin di Pekan, Pahang. Pada kejadian pukul 8.30 pagi tadi, kereta yang dipandu mangsa terbabas lalu memasuki jalan bertentangan dan bertembung dengan lori berkenaan. Mangsa Ruzana Muhammad Agin, 50 dan Suhaizan Abdullah, 41 tahun disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian, manakala pemandu lori tidak mengalami kecederaan. Pekerja sektor swasta di Pahang menjadi penyumbang tertinggi kes penipuan atas talian membabitkan 229 kes pada suku pertama tahun ini, manakala sektor kerajaan pula menyumbang 69 kes. Ketua Polis Pahang, Datuk Seri Ramli Muhammad Yusof berkata pihaknya menerima 1,710 laporan dari Januari sehingga semalam dengan 564 kertas siasatan dibuka membabitkan kerugian lebih 9.7 juta ringgit. Di mana tipu e-belian melalui belian secara elektronik, secara internet 33% dan tipu tawaran kerja sebanyak 17%. Kes-kes ini, e-belian dan tawaran kerja ini adalah kes yang paling tinggi sekali yang dicatatkan. Mengikut data yang dicatatkan, mangsa adalah terdiri daripada pekerja di sektor swasta dan jumlah paling tinggi iaitu 229 kes dan seterusnya sektor kerajaan melibatkan 69 kes. Tambah beliau, sepanjang tempoh tersebut, pihaknya berjaya membuat tangkapan ke atas 319 suspek. Beliau berkata demikian kepada pemberita pada sidang media kad laporan Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Pahang di Ibu Pejabat Polis Kontijen Pahang di Kuantan. Menghulur sumbangan kepada 77 individu termasuk asnaf, anak yatim, ibu tunggal dan kaki tangan kurang berkemampuan. Itu inisiatif Kelantan FM sempena Hari Ulang Tahun RTM ke-77 yang disambut pada 1 April 2023 bersama 11 Ramadan 1444 Hijriah. Bantuan meliputi wang tunai dan barangan keperluan harian diharap dapat membantu meringankan beban penerima. Ini signifikan. Kerana bukan kita hanya mengejar angka, tetapi secara kebetulan ni mungkin, tetapi apa yang penting ialah kita dapat meraihkan 77 tahun RTM, ulang tahun RTM dengan 77 orang yang dapat kita bantu sedikit sebanyak. Semoga dapat meringankan sedikit beban. Dan insya-Allah bukan terhenti setakat itu, ada lagi program yang akan berlangsung insya-Allah minggu depan di Go Musang, juga akan ada signifikan dengan nombor yang sama. Beliau ditemui pemberita selepas majlis iftar perdana RTM Kelantan di Kota Baru. Anda sendiri telah melihat pelbagai perubahan di RTM dan banyak lagi penambahbaikan yang bakal anda saksikan dalam berita, sukan, dokumentari, majalah, hiburan, konsert dan sebagainya di RTM. Jadi oleh itu saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan selamat menyambut ulang tahun ke-77 RTM. Saya Suhaimi Sulaiman. Semua sekolah yang menjadi pusat pemindahan sementara PPS akibat banjir di Johor bulan lalu kembali beroperasi seperti biasa. Sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah PDPR telah beralih secara fizikal minggu lalu. Calon-calon SPM yang terkandas juga selesai mengambil semua kertas peperiksaan. Kerja-kerja baik pulih kemudahan terjejas akan segera dilaksana demi keselesaan warga sekolah. Lepas raya, semua penambahbaikan ini akan dapat diselesaikan. 3,240 bekas bubur lambuk diagihkan kepada rakyat Johor sempena program Pandu Lalu Bubur Lambuk Johor FM 2023 di RTM Johor. Program dirasmikan Exko Pendidikan, Penerangan dan Komunikasi Nurlizah Noh bertujuan mengeratkan hubungan antara media dan masyarakat.
Saya rasa program ini memang dia mendekatkan lagi Johor FM dengan agensi-agensi dan masyarakat-masyarakat setempat. Kerana kalau kita tahu, kita maklum, setiap tahun menjelang bulan Ramadan inilah program tradisi, mana-mana tempat pun akan adakan program bubur lambuk. Ia mengeratkan silaturahim antara staf RTM juga dan masyarakat itu sendiri. Salam Malaysia Madani Kanta 744. Hujan sejak awal pagi tadi. Operasi menghantar bantuan makanan dan cuaca yang cerah pada hari ini untuk melakukan pemantauan dari udara. Ramai 61 orang mangsa telah berjaya diselamatkan. Lagi mangsa ditemui meninggal dunia dalam kejadian tanah runtuh di Batang Kali. 4 mangsa telah dibawa keluar, manakala baki 2 lagi mangsa. Seorang pengarah syarikat bergelar datuk dihadapkan ke mahkamah atas tuduhan rasuah RM6 juta. Ia didakwa menawarkan suapan kepada seorang pegawai daerah sebagai dorongan memperoleh janji. Korban akibat gempa bumi Turki dan Syria. Ekonomi negara dijangka berkembang pada kadar lebih sederhana tahun ini. Baik, Kanta 744 berakhir di sini. Ikuti berita perdana selepas ini untuk paparan berita komprehensif. Saya Syarul Islam. Salam Malaysia Madani. Laporan sukan kami mulakan dengan perkembangan bola sepak Piala MFL 2023. PDRM FC melonjak ke tangga kedua kumpulan A selepas bangkit dari ketinggalan menumpaskan Kedah 2-1. Aksi berlangsung di Stadium UiTM menyaksikan Kedah lebih banyak melancarkan serangan berbahaya ke kubu PDRM. Namun kecemerlangan penjaga gol PDRM, Hakim Hamidun, berjaya menafikan semua percubaan Kedah. Usaha Kedah bagaimanapun membuahkan hasil pada minit ke-41 selepas percubaan Haris Mansur gagal ditampan kemas Hakim. Tersentak dengan jaringan itu, PDRM kembali menggandakan asakan dan memperoleh gol penyamaan pada minit ke-51 menerusi Izzat Zuhairi. Nabuiki Chukwu muncul wira PDRM selepas jaringan beliau pada minit ke-73 menghadiahkan 3 mata buat pasukan. Tamat perlawanan, PDRM FC 2, Kedah 1. Sementara itu, skuad Harimau Selatan mencatat kemenangan kedua dalam kempen Piala MFL musim ini, menumpaskan skuad projek FAM MSN 2-0 di Stadium Pasir Gudang, Johor. Penyerang JDT2, Gabriel Nistelrooy meletakkan pasukan di depan pada minit ke-26 selepas mudah menolak masuk bola hantaran Ramadan Saifullah. Ramadan sekali lagi menjadi watak penting pasukan selepas hantaran leret dari luar kotak penaltinya berjaya disempurnakan Syukur Faris pada minit ke-62. Skuad projek FAM MSN mempunyai peluang merapatkan jurang gol pada minit ke-87. Namun percubaan Adam Haris sekadar singgah di tiang gol. Keputusan 2-0 kekal sehingga whistle penamat. Adam Haris. Di Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin pula, Terengganu FC 2, TFC 2 meraih kemenangan kelima berturut-turut musim ini selepas menumpaskan Sabah FC 1-0. Kejayaan itu membolehkan skuad penyu mengukuhkan penguasaan selaku pendahulu kumpulan A dengan mengumpul 15 mata. Terengganu yang lebih banyak melancarkan percubaan berbahaya berjaya merobek gawang Sabah pada minit ke-36, namun jaringan itu dibatalkan selepas Muslihidin Atik dikesan berada dalam kedudukan offside. Skuad penyu sekali lagi kecewa pada minit ke-56 selepas percubaan Nur Asfar Fikri terkena tiang gol Sabah. Kehampaan itu bagaimanapun berjaya ditebus Asfar 4 minit kemudian selepas rembatan padu beliau dalam kotak penalti mudah menewaskan penjaga gol Sabah Fahmi Ikwan. Tamat perlawanan, Terengganu FC 2-1, Sabah FC 0. Kejohanan terjun kumpulan umur jemputan 2023 yang kini sedang berlangsung di Pusat Akuatik Bukit Jalil mampu jadi persediaan terbaik atlet muda sebelum ke Sukan SEA Kemboja Mei ini. Perkara itu disuarakan Ratu Terjun Negara Datuk Pandalela Rinong. Bagi penerjun kelahiran Sarawak itu, pendedahan sebegini amat penting buat atlet remaja Elisha Rania Abrial Rajagopal yang pertama kali menyertai kejohanan antarabangsa tahun ini. Untuk dia lah, supaya dia boleh tahu masa latihan dengan pertandingan punya
badan macam mana, feeling macam mana, sebab latihan dengan pertandingan tak sama. Bagi Alicia, walau akui sedikit gemetar, dia tetap akan cuba berikan aksi terbaik di Kemboja nanti. Gola. Tapi apa yang saya nak, betul-betul yang saya nak, saya just nak buat yang baik. Terdahulu, Datuk Pandela yang mewakili pasukan kebangsaan menepati ramalan memenangi emas acara 10 meter platform wanita diikuti Alicia Rania pingat perak dan wakil Singapura Ong Rey En meraih gangsa. Rangkuman perlawanan-perlawanan mingguan Liga Malaysia. Kupasan isu-isu terkini dan perkembangan aktiviti bola sepak tempatan. Memberi satu peluang baru kepada pasukan-pasukan yang bertanding. Saksikan aksi-aksi menarik Liga Bola Sepak Malaysia dalam Sekilas Liga setiap Khamis 11 malam di saluran OK dan saluran sukan RTM. Sumbangan Aidilfitri RM200 kepada pekebun, pesawah dan nelayan serta RM300 kepada anggota sukarelawan. Itu antara 10 usaha dan pembaharuan yang dibawa Kerajaan Perpaduan sepanjang minggu lalu. Kita saksikan rangkumannya. Rancakkan pelaburan sektor berteknologi dan berimpak tinggi serta dasar pelaburan baru diperkenalkan. Invest Malaysia Council dan Jawatankuasa Nasional mengenai pelaburan akan menerajui usaha mempercepat kelulusan projek pelaburan berpotensi tinggi. Sementara pemudah akan diperkasa sebagai unit pemudah cara iklim pelaburan dan persekitaran perniagaan. Kerajaan akan juga menambah baik prosedur menjalankan perniagaan bagi mengurangkan birokrasi termasuk memberikan insentif kepada pihak berkuasa tempatan yang memudah cara pelaksanaan pelaburan yang telah diluluskan bagi memastikan usaha pelaburan dapat dipercepat. Berita wilayah 3 April berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.